Dia semayang seorang, tapi masa dia semayang tu dia baca apa? Sampai siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Oh, amin tu bunyi macam solat ramai orang, macam masa rukuk dia tengok, alamak tak ada orang lah belakang, tak ada orang lah, habis tu siapa yang sentuh aku tadi. Dengan mereka ni yang merupakan pentadbir masjid pun ada, yang melalui pengalaman yang agak menyeramkan ini. Saya tak sebut negeri mana, tapi di Malaysia memang ada beberapa buah negeri, daerah yang ada masjid yang mereka, orang-orang yang singgah ini tak tahulah rezeki ke apa, memang dia dapat, dia rasa, dia jumpa benda-benda macam tu. Ada antara kenalan kita, dia cerita di satu negeri tu dia solat di sebuah masjid. Dia semayang seorang, tapi masa dia semayang tu dia baca apa? Sampai siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Oh, amin tu bunyi macam solat ramai orang, macam kata solat Jumaat ke apa, ramai oh. Oh, dia pula kawan kita ni asalnya dia baca dia sembahyang seorang tu rasa macam okey je, tapi dengan bunyi amin ramai sangat, dia ringkas-ringkaskan sembahyang dia, seram, meremang habis. Tu sampai macam tu sekali lah. Ataupun ada juga sahabat kita ni, masa dia sembahyang tu, dia sembahyang seorang di masjid tu, dia sembahyang. Tapi saya cerita ni sekadar cerita pengalaman orang, jangan pula tuan-tuan lepas ni kalau pergi sembahyang masjid, sembahyang seorang-seorang takut pula, janganlah macam tu. Ada pengalaman kawan kita tu, dia sembahyang, masa dia tengah sembahyang tu dia baca perlahan, solat insya-Allah dia baca perlahan. Tapi tengah dia seorang-seorang semayang di masjid yang lampu pun suram-suram kan, dia semayang tu, tiba-tiba dia rasa macam ada orang tepuk bahu dia. Bangkali dia kata, ini nakkan aku jadi imam kot perasan. Kan? Dia nak aku jadi imam kot perasan ni. Sentuh dia. Dia pun baca kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Baca kuat. Masa rukuk dia tengok, alamak tak ada orang lah belakang, tak ada orang lah, habis tu siapa yang sentuh aku tadi. Dia pun, ya Allah, semayang sampai habis tapi memang seram, senak semua ada. Ya Allah, macam-macam. Ada juga pengalaman orang yang dia lalu saja dekat kawasan masjid tu, padahal masjid tu lampu tutup belaka dah, tapi nampak macam ada kelibat orang, macam warna putih-putih, dan macam-macam lagi lah. Kalau dulu orang kampung cerita kan, beduk panggil orang semayang tu kan, kadang-kadang bunyi ketuk sendiri, wallahu a'lam. Tapi ada seorang sahabat saya ini pengalaman lah. Dia pun antara EJK masjid. Macam mana nak dijadikan cerita, dia penat sangat, mungkin dia tertidur, dia terlena dekat tempat imam, sedar pagi esok dekat tangga masjid. Wallahu a'lam, sama ada dia mengigau bangun berjalan, kan ada orang mengigau macam tu, mengigau berjalan pun ada, ataupun mungkin dialihkan oleh mana-mana makhluk Allah lah. Sebab kita tak nafikan, dalam dunia kita ini bukan kita sahaja makhluk yang ada di muka bumi Allah ini. Kita juga menumpang alam ini bersama dengan makhluk lain, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku, yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya
Jin pun ada juga yang beribadat. Dia serupa kita manusia. Ada yang Islam, ada yang kafir, ada juga perangai-perangai yang macam-macam. Jadi mungkin barangkali yang masjid ini, banyak yang tumpang di masjid ni mungkin jin-jin Islam. Dia duduk di sana i'tikaf, dia pun solat, dia pun berwirid, dia pun berzikir, dia pun bermunajat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kadang-kadang mungkin rezeki lah orang hak bertemu tu. Ada satu masjid dulu, yang ni dirakamkan oleh CCTV masjid sendiri, yang mana penghadang untuk wanita solat tu kan ruangan untuk solat wanita, dia macam ada penghadang, ada apa tu macam partition, bukan partition lah, penghadang yang boleh alih-alih tu kan. Penghadang yang boleh alih-alih tu beralih sendiri dan dirakamkan oleh kamera CCTV lah. CCTV itu rakam dia punya kayu tu dia beralih sendiri. Ya Allah, ya Allah, dia beralih sendiri pula dah. Aduh, tak tahulah kot jin muslimat kot. Jin muslimat dia kata, depan sangat kayu ni ejah sikit belakang. Mungkinlah, kita mana nak tahu kan. Itu memang nampak sungguh. Kalau dalam rakaman CCTV tu memang nampak sungguh. Ada yang kata angin, tapi biasa angin kalau kuat sangat tiup mesti terbalik kan kayu tu. Ni dia punya alih tu macam seolah macam ada orang yang mengalihkan. Tu dia. Tapi yalah, betul saya kata, bagi kita orang Islam, ini bukan benda yang menyebabkan kita makin jauh dari rumah Allah, bukan membuatkan kita makin tak nak pergi masjid lepas ni. Seram pula, masjid pun tempat nak mendamaikan hati dan jiwa pun dah jadi tempat yang menyeramkan, tak nak pergi yang masjid. Bukan macam tu. Ini mengajar kita bahawa kita hidup di alam ini, kita tidak sendirian. Bezanya adalah dalam Quran pun Allah Ta'ala sebut makhluk-makhluk yang jin tu semua, mereka nampak kita, kita tak nampak mereka. Itu saja. Kan? Ustaz yang cerita, saya yang mereading. Allahu Akbar. Kan dia kata ramai mujurlah ustaz cerita ni waktu pagi, kalau malam, tapi saya tak tahulah kalau ada yang menonton malam kan. Tapi ini bukanlah tujuan nak menakut-nakutkan anda, tidak. Ini saya nak cerita pengalaman-pengalaman yang pernah orang lalui, supaya kalau kita terjumpa sekalipun kita tidak rasa begitu pelik sangat, kerana kita dah pernah dengar, itu juga pernah dilalui oleh orang-orang lain. Tapi tahukah anda, sahabat-sahabat yang saya hormati semuanya, sebenarnya ada benda yang paling menyeramkan kita terhadap masjid atau rumah Allah ini. Apa dia yang menyeramkan kita? Iaitu apabila rumah Allah kembali sunyi, apabila rumah-rumah Allah kembali tidak diimarahkan. Yang itulah yang paling menyeramkan saya sebenarnya. Apabila rumah Allah tidak lagi dikunjungi, apabila rumah Allah tidak lagi diimarahkan, jemaahnya, programnya, aktivitinya, segala bentuk pengimarahan tidak lagi berlangsung di rumah Allah, yang tu paling saya seram berbanding kejadian-kejadian pelik yang tadi yang saya kongsikan daripada pengalaman kawan-kawan kita tadi. Yang tu paling saya seram sekali, tahu tak? Bila rumah Allah tidak lagi dikunjungi, tidak lagi diimarahkan, saya seram. Sebab apa saya seram? Ada satu hadis yang mana Nabi SAW bersabda, iaitu dalam hadis qudsi, yang mana Allah Ta'ala berfirman melalui lisan atau lidah Nabi Muhammad SAW, inni la ahammu bi ahli al-ardi azaban fa iza nazartu ila umari buyuti wal mustaghfirina bil ashari saraftu azabi anhum. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis qudsi, yang mana Allah Ta'ala berfirman, kata Nabi atau Allah Ta'ala berfirman, sungguhnya aku, kalau ikutkan geram, kalau ikutkan marahnya terhadap penduduk-penduduk bumi ini, nak saja diazab keseluruhannya, nak saja diazab semuanya. Macam-macam perangai manusia akhir zaman ni, yang perangai macam tu, perangai macam ni, yang macam-macam lah, yang melawan itu, melawan ni, nak je diazabkan semua sekali.
fa iza nazartu ila umari buyuti. Namun kata Allah dalam hadis qudsi ini, apabila melihatkan kepada orang-orang yang mengimarahkan rumah-rumahku, mengimarahkan rumah Allah, wal mustaghfirina bil ashari, dan orang-orang yang beristighfar kepada Allah di waktu sahur atau di waktu tengah malam, penghujung malam, saraftu azabi anhum, aku tak jadi nak mengazab mereka semua. Kata Allah, aku tak jadi cancel, ubah, tak jadi nak mengazab mereka semua. Hadis riwayat Imam Baihaqi. Ini nak menunjukkan apa? Kita seolah-olah terhutang budi dengan orang-orang yang mengimarahkan rumah Allah khususnya, dan juga orang-orang yang beristighfar, mohon ampun, linangan air mata di tengah malam. Sebab sikit sebanyak gara-gara mereka ini Allah tidak mengazab keseluruhan manusia. Kena ucap terima kasih. Rupanya orang yang pergi mengimarahkan rumah Allah ini, rupanya peranan mereka ini besar ya. Allah Ta'ala tak jadi nak mengazab semuanya. Jadi kalau masjid dan rumah Allah tidak kembali diimarahkan semula, itulah yang paling kita seram. Sebab kita bimbang kemurkaan Allah akan tiba nanti saat rumah Allah, masjid. Tengoklah masjid di akhir zaman ni, cantik, comel, indah, menawan, mempesonakan, cantik, ambil gambar. Lepas tu Allahu Akbar, macam-macam. Masjid yang bertatahkan itu, bertatahkan ini, yang dibina dengan itu, dengan ini, seni bina yang tak pernah-pernah kita terbayang. Oh cantik, canggih, barang-barangnya semua import bagai belaka semua. Tapi akhirnya tak diimarahkan. Subuh sunyi, zuhur lengang, asar tak ada orang, maghrib orang tu juga, isyak lagi krik-krik. Akhirnya rumah Allah hanya sekadar cantik, gah, tersergam indah, tapi sunyi daripada jemaah. Itu lagi seram. Yang tu lagi seram bagi saya lah. Sebab apa? Dengan ketidakhadiran kita ke rumah Allah, ke masjid, akan membuatkan macam-macam boleh berlaku. Kalau berdasarkan hadis qudsi tadi ni, boleh jadi Allah Ta'ala akan marah dan boleh mengazabkan yang lain-lain. Hanya kerana orang yang rajin imarahkan rumah Allah ini, Allah tak ada nak mengazab. Jadi macam mana? Tu. Kalau pergi masjid seorang-seorang, semayang nak pula tengah malam ke awal subuh, sebelum azan subuh kita dah sampai, pun rasa seram. Yang tu perasaan yang seram saja. Tapi yang seram yang paling kita takut ni adalah andainya rumah Allah tidak dipenuhkan nanti, macam-macam bentuk kemurkaan Allah akan tiba. Na'udzubillahi min zalik. Maka sebab itulah saya nak menyeru pada diri saya dan sahabat-sahabat semua, mari kita imarahkan rumah Allah, mari kita imarahkan masjid. Rupanya orang yang jenis kaki masjid, orang yang rajin ke rumah Allah, di dunia ini dia umpama VIP di akhirat atau di syurga nanti. Atau dia mungkin tetamu istimewa Allah Subhanahu Wa Ta'ala di syurga nanti. Ya, pertama sekali. Kenapa? Yang pertama, orang yang kaki masjid, rajin mengunjungi rumah-rumah Allah, pergi ke masjid, ke surau, solat berjamaah ini, pertama, dia akan diakui keimanan dia. Dia akan diakui keimanannya. Iza ra'aitumur rajul ya'tadilul masajid fashhadu lahu bil iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kamu melihat seseorang yang senantiasa ke masjid, ulang-alik rumah dia ke masjid, masjid rumah masjid, rumah masjid, dia rajin ulang-alik pergi ke masjid rumah Allah ini, maka saksikanlah dia orang beriman.